Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zuhir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afuwan, ya Rahuf, ya Ahad, ya Malik al-Mulk, ya Dhal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Muni, ya Mani', ya Adha, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, 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 ya Allah. Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba. 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 Astaghfirullah, inna Allah kana tawwaba.
أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah peristiwa tak kamu menyeru Nabi Musa, hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim, iaitu kaum Fir'aun. Tidakkah mereka mau mengawal diri dari kemurkaanku? Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakan daku dan akan sempit pula dadaku serta tidak lancar lidahku. Oleh itu utuskanlah perintahmu kepada Harun supaya ia membantuku. Dan lagi mereka ada mengemukakan satu tuduhan jenayah terhadapku. Oleh itu aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, Jangan fikir akan berlaku apa yang kau bimbangkan itu. Oleh itu pergilah kamu berdua membawa mukjizat kami yang membuktikan kebenaran kamu. Sesungguhnya kami ada bersama-sama kamu mendengar. Maka pergilah kamu kepada Fir'aun, kemudian katakanlah kepadanya, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan sekalian alam, menyuruhmu membebaskan kaum Bani Israel mengikuti kami. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah memeliharamu dalam kalangan kami semasa engkau kanak-kanak yang baru lahir, serta engkau telah tinggal dalam kalangan kami beberapa tahun dari umurmu? Dan bukankah engkau telah melakukan satu perbuatan jenayah yang telah engkau lakukan? Dan dengan itu engkau dari orang-orang yang tidak mengenang budi. Nabi Musa berkata, aku melakukan perbuatan yang demikian sedang aku ketika itu dari orang-orang yang belum mendapat petunjuk. Lalu aku melarikan diri dari kamu ketika aku merasa takut kepada kamu. Kemudian Tuhanku mengurniakan daku ilmu pengetahuan agama dan menjadikan daku seorang rasul. Dan budimu memeliharaku yang engkau bangkitkan itu, yakni ungkitkan itu, adalah kerana engkau telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israel. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 pada juzuk yang ke-19. Bermula daripada ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-22. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan kisah Nabi Allah Musa AS. Merupakan episod yang pertama. Dan ayat berikutnya ada episod yang kedua dan ketiga. Sambungan kepada kisah Nabi Allah Musa, Harun
yang berhadapan dengan Fir'aun dan kaum yang zalim. Maka kisah ini Allah Ta'ala turunkan sebagai hiburan kepada Nabi SAW, supaya Rasulullah SAW mengetahui bahawa tabiat dakwah itu, sunnatullah pada dakwah itu pasti ada yang menentang. Pasti akan ada yang bersikap menolak dan mengejek serta mempersendakan. Maka Allah membawa kisah Nabi Allah Musa. Yang mempersendakannya ialah di kalangan raja yang paling besar waktu itu, Fir'aun. Dan kaum Fir'aun semuanya. Yang bukan sekadar mereka mempersendakan Nabi Allah Musa AS. Bahkan mereka melakukan kejahatan yang tidak terbatas. Kejahatan yang berada dalam kawalan undang-undang. Artinya ada orang dia buat jahat, undang-undang menentangnya. Tetapi undang-undang ini untuk buat kejahatan. Lesen untuk membunuh. Khususnya Bani Israel dan segala penentang Fir'aun. Maka Allah turunkan ayat ini ataupun ayat-ayat yang kita bacakan ini untuk renungan kepada Nabi SAW. Hiburan kepada baginda SAW. Supaya Rasulullah mengetahui setiap kebenaran itu ada pada penentangnya. Setiap kebaikan itu ada golongan yang akan menolaknya. Walaupun kebaikan itu jelas daripada Allah Ta'ala yang disokong kukuh dengan wahyu dan mukjizat. Dan diperlihatkan mukjizat secara terang benderang. Maka ini adalah tabiat dakwah. Supaya semua mengetahui Nabi SAW, umat Islam secara umumnya, sehinggalah hari kiamat, bahawa dalam dakwah ini pasti akan ada ujian. Maka Allah Ta'ala memulakan dengan kisah Nabi Allah Musa AS yang mendapat beberapa kelebihan. Yang digelar, Nabi Allah Musa digelar sebagai kalimullah, yang bercakap, yang berkata-kata dengan Allah SWT. Ketika mana Allah Ta'ala memanggil dan menyeru dan memerintah Nabi Musa. Wa idnada rabbuka Musa ani'til qawmaz zalimin. Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu wahai Muhammad menyeru kepada Musa AS. Ani'til qawmaz zalimin, hendaklah kamu mendatangi kaum yang zalim. Yang dimaksudkan kaum yang zalim di sini kata Allah qaum Fir'aun, iaitu kaum Fir'aun. Ala yattaqun, beritahu kepada mereka, apakah kamu tidak takut perbuatan kamu ini? Menyengutukan Allah, bukan mengaku menjadi Tuhan, bukan membunuh anak-anak lelaki Bani Israel, menindas mereka, menzalimi mereka, melakukan kejahatan yang tidak boleh digambarkan. Wahai Musa, jumpa Fir'aun, cakap dengan Fir'aun, dakwah pada Fir'aun dan seluruh kaum yang zalim tadi, supaya berhenti daripada perbuatan, bermula daripada perbuatan ta'lih. Ta'lih maknanya mempertuhankan Fir'aun. Sehinggalah kepada membunuh Bani Israel dan juga menindas secara zalim pada Bani Israel. Fir'aun di antara kejahatan besarnya ialah mengaku Tuhan dan memerintahkan semua rakyat menyembahnya sebagai Tuhan. Yang kedua, membunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Yang ketiga, menindas Bani Israel dengan membebankan mereka dengan pekerjaan yang berat, dengan upah yang sedikit. Bahkan membebankan mereka dengan kerja-kerja percuma seperti membina piramid. Sehingga satu piramid yang dibina mengorbankan hampir 100,000 orang. Setengah ulama menyatakan jumlah Bani Israel yang tinggal di Mesir pada waktu itu ialah seramai 630,000 orang. Manakala jumlah tentera Fir'aun, ni tak termasuk penduduk, tentera Fir'aun sahaja ialah jumlah 1 juta orang. Ini jumlah yang disebut. Di mana Fir'aun telah memerintah secara kejam selama 400 tahun. Artinya bermula daripada kewafatan Nabi Allah Yusuf AS, maka siri-siri kezaliman Fir'aun, iaitu pengganti kepada Fir'aun zaman Nabi Allah Yusuf. Mula dia memerintah selama 400 tahun dengan penindasan. Sehingga kepada tempoh dan detik akhir pemerintahannya, maka Allah utuskan Nabi Allah Musa AS. Dan sebagaimana kita tahu, Nabi Allah Musa AS telah dipelihara dalam istana Fir'aun dan hidup dalam
naungan, di dalam kemewahan istana Firaun selama hampir 30 tahun. Sebelum berlaku kejadian Nabi Allah Musa AS cuba meleraikan pergaduhan dan perbalahan. Seorang lelaki Kipti yang merupakan tukang masak kepada Firaun, dipanggil Khabbas, tukang buat roti. Dan orang yang dekat dengan Firaun. Dengan seorang lelaki Bani Israel, yakni Musa As-Samiri. Oleh kerana tabiat bangsa Kipti menindas Bani Israel secara dengki dan zalim. Punca kita dah sebut sebelum ini, golongan Aqbaq atau disebut Kipti, bangsa Firaun, amat dengki kepada Bani Israel kerana keistimewaan yang diperoleh oleh mereka zaman pemerintahan Nabi Yusuf AS. Maka kedengkian itu diwarisi. Kerana itulah Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Musa untuk beberapa muhimmah, beberapa misi dan tugas. Yang pertama, menyuruh ataupun memerintahkan Firaun supaya hentikan kezaliman. Yang kedua, menyuruh Firaun supaya beriman kepada Allah dan berhenti mempertuhankan diri. Yang ketiga, melepaskan Bani Israel untuk mengikut Nabi Allah Musa ke Filistin. Sebab apa? Bani Israel tidak mungkin dapat tinggal di Mesir. Sebab rakyat Mesir seluruhnya membencinya kerana dengki. Maka bila dengki, obat yang paling cepat berpindah. Ini kalau berhadapan dengan dengki. Kalau dengki itu cuma seorang dua tak apa. Ini seluruh seluruh Aqbaq, yakni bangsa Firaun, Kipti, dengki kepada seluruh Bani Israel. Dia macam kalau kita tengok negara-negara yang bersifat perkauman sikit, dia jadi benci bangsa lain. Mana-mana bangsa lain dia benci, maka seluruh negara tadi benci bangsa lain. Mana-mana migrasi yang datang ke negara mereka, mereka benci. Maka bila berhadapan dengan satu negara benci, maka Allah memerintahkan Nabi Musa membawa keluar Bani Israel. Sebab memang tidak ada rawatan yang paling cure, yang paling sempurna bila berhadapan dengan orang dengki, melainkan menjauhkan diri daripadanya. Sebab tu Fudail bin Iyad pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, binakan rumahku jauh daripada manusia." Kerana sifat dengki manusia. Kerana kalau dia melihat kekuranganku, maka dia akan jadikannya sebagai senjata. Kalau aku ada kelebihan, maka dia akan jadikan senjata untuk dengki lebih kuat. Kalau sekiranya ada kekurangan, maka dijadikan satu penghinaan. Orang dengki ni kalau kita ada lebih, maka dengki dia pun dengan cara tertentu. Dengan cara kita katakan mencari kelemahan-kelemahan lain. Bila mana kita ada kekurangan, maka dijadikan sebagai penghinaan yang abadi. Dan dia tidak pernah akan memuji. Kita nak tahu kita dengki ke orang atau tak, kita tak pernah puji orang. Kita sendiri nak tahu dengki orang ke tak dengki orang. Kita tak pernah puji kebaikannya. Walaupun dia ada buat baik, kita tak akui. Kerana sifat dengki memenuhi diri kita. Maka ini yang berlaku kepada, atau kalau kita tanya kenapa Allah perintah Nabi Musa supaya keluarkan Bani Israel. Kerana dengki yang berakar umbi kepada bangsa Aqbaq atau bangsa Kipti. Yang dilakukan provokasi bertahun lamanya sehingga 400 tahun. Berakar umbi kepada keturunan untuk membenci Bani Israel. Maka Allah perintahkan Nabi Musa bawa Bani Israel balik ke Filistin. Tempat di mana Nabi Allah Yaqub AS berasal. Bawa balik. Bahkan Nabi Allah Yusuf pernah berpesan sebelum kewafatannya kepada generasi Bani Israel. Kalau suatu hari nanti kamu ditakdirkan keluar daripada bumi Mesir, maka jangan lupa membawaku bersama-sama dengan kamu. Jadi Nabi Allah Yusuf juga dapat menghidu kedengkian bangsa Kipti kepada Bani Israel. Kerana bila Nabi Allah Yusuf berada dalam kedudukan yang dipercayai oleh raja waktu itu, dan Nabi Allah Yusuf bawa supaya dibawa ayahnya, ibunya dan seluruh adik-beradiknya sehingga membentuk keturunan dan keluarga yang besar. Yang oleh kerana keistimewaan mereka ini menyebabkan kedengkian. Maka Nabi Allah Yusuf juga tahu benda ni kedengkian tadi akan sampai pada kemuncak. Maka Nabi Allah Yusuf berpesan, kalau andai kata kamu akan keluar meninggalkan bumi Mesir satu hari nanti, maka hendaklah kamu membawa keluar jenazah aku sekali. Akhirnya bila Nabi Allah Musa keluar, dan bila dia nak keluar, Nabi Allah Musa tidak jumpa jalan. Dan salah seorang daripada orang-orang tua di kalangan mereka berkata, kami telah mengambil janji setia
untuk tidak keluar melainkan membawa bersama Nabi Allah Yusuf AS. Maka Nabi Allah Musa mencari kubur Nabi Allah Yusuf. Akhir jumpa kubur, maka digali kubur, diambil jenazah ataupun mayat Nabi Allah Yusuf, dibawanya bersama. Dan Allah tunjukkan jalan untuk mereka keluar daripada bumi Mesir sehingga berlakunya kejadian terbelah Laut Merah lalu mereka melintasi. Dan Nabi Allah Yusuf dikebumikan di bumi Palestin. Nah, ini kisah ringkas. Baik, kembali pada penafsiran kita. Maka ketika mana Allah Ta'ala perintahkan Musa dengan perintah ini. Dan ianya berlaku ketika mana Musa dalam perjalanan pulang daripada bumi Madian, bumi Jordan, menuju ke bumi Mesir. Selepas 10 tahun berada di sana. Maka Musa AS tergerak nak balik. Lalu membawa isterinya. Dan juga membawa anaknya. Dan membawa kambing-kambing peliharaannya dan miliknya. Sampai di pertengahan jalan, maka isterinya dalam keadaan mengandung. Dan dalam keadaan kesejukan malam, sehingga Nabi Allah Musa melihat satu cahaya di gunung Turus Sinai, di gunung Sinai. Dan Nabi Allah Musa mendekatinya, maka ketika itulah datangnya wahyu Allah. Melantik Nabi Musa menjadi Rasul, memberikan kepadanya mukjizat dan memerintahkan kepadanya untuk pulang ke Mesir bertemu Firaun. Asal Nabi Allah Musa ni pulang nak jumpa mak dia. Nak jumpa keluarga. Macam kita biasa balik kampung lah. Balik kampung nak jumpa keluarga-keluarga kita. Asalnya begitu. Bukan Nabi Allah Musa nak jumpa Firaun. Sebagai satu fitrah, balik kampung ni fitrah. Terutamanya bila ada mak bapak kita, ada keluarga terdekat. Kerana semua keluarga Musa berada di Mesir. Termasuk abangnya Harun, termasuk kakaknya, termasuklah ibunya, termasuklah keluarga-keluarga yang lain dan termasuklah bangsanya. Maka balik dia selepas 10 tahun mengambil kira kes ataupun kesilapannya sudah dilupakan untuk dia bertemu dengan orang dekat. Dan Firaun pun tak mungkin cari dia. Tetapi dalam perjalanan pulang daripada niat nak balik kampung kepada niat kepada perintah menyampaikan wahyu. Maka Nabi Allah Musa diseru oleh Allah, dipanggil oleh Allah di Gunung Sinai dan memerintahkannya mendatangi kaum zalim iaitu kaum Firaun. Bukan balik jumpa mak. Bukan balik jumpa adik-beradik, tapi balik jumpa Firaun. Okay, ini satu benda yang agak sukar. Kerana biasa kita balik kampung, kita nak bersantai. Tapi balik kampung ada tugas, maka ini satu benda yang berat. Maka Nabi Allah Musa asal balik tadi untuk santai, jumpa keluarga. Tetapi mendapat suatu tugas besar. Bertemu dengan Firaun yang zalim. Allah Ta'ala siang-siang dah sebut. Kaum zalimin, kaum zalim. Kenapa sebut kaum zalim? Kerana Firaun telah didokong oleh semua rakyatnya. Dalam pemerintahannya. Maksudnya tak ada rakyat dia yang arguing dia, yang lawan dia. Bukan bersetuju dengan pemerintahan Firaun. Kemajuan yang dibawa oleh Firaun. Kerana mereka mendapat keistimewaan dengan menggunakan Bani Israel sebagai penindasan. Artinya semua rakyat Firaun mendapat keistimewaan dengan penindasan Bani Israel. Pembantu rumah Bani Israel. Pekerja ladang Bani Israel. Maka mereka tak perlu keluarkan modal. Gaji tak bayar pun tak apa. Maka mereka rasa cukup istimewa dengan undang-undang Firaun tu. Dan bangsa Kipti tak payah kerja. Dia kalau kita nak tengok hari ni macam negara-negara Arab kaya, dia orang tak kerja. Yang kerja orang India, orang Pakistan. Dia orang bangun tidur, pergi kat cashier cek duit. Oh, ada duit, boleh. Sebab dah kaya. Orang ni jadi pekerja. Maka dasar kerajaannya begitu. Maka ini Firaun praktikkan. Sehingga Bani Israel, sehingga bangsa Kipti merasa cukup istimewa. Sebab itu Allah menamakan mereka satu kaum. Mereka dalam satu acuan zalim. Tak ada pun yang memihak pada Musa. Maka kita dapati yang beriman di kalangan bangsa Kipti itu satu jumlah yang kecil. Tidak ramai. Berbanding yang melawan Nabi Allah Musa keseluruhan bangsa Kipti. Maka kerana itu Allah menamakan mereka kaum zalim. Tidak cukup menyebut Firaun je zalim. Kaumnya sekali. Ini pendukung-pendukung Firaun. Tentera-tentera Firaun. Rakyat-rakyat Firaun. Kemudian kata Allah Ta'ala, Allah menceritakan ketakutan dan kebimbangan Nabi Allah Musa AS. Bila Musa AS memberi 4 alasan. 4 alasan ketakutan dia. Untuk bertemu Firaun. Kata Nabi Allah Musa, sebagaimana Allah rakamkan. Supaya kita mengetahui sifat bimbang, sifat takut ni fitrah. Hatta Nabi-Nabi pun takut.
Ada rasa takut ditangkap, takut dibunuh, takut tidak diterima, ditolak, takut dakwah tadi mungkin ditentang. Maka takut ini fitrah. Kita tak boleh kata, oh ini syirik. Kita kan kena takut Allah je. Takut Allah dari sudut lain, dari sudut penyembahan pada Allah. Takut yang dimaksudkan ialah takut yang ada kebencian. Takut yang dilarang ialah takut yang memuliakan. Dia ada dua. Dia panggil pertama al-khawfu ma'at ta'zim. Takut dengan membesarkan benda tu. Memuliakan benda tu. Dengan al-khawfu ma'al kurhi. Takut dengan benci benda tu. Contoh, kita takut harimau. Takut tak harimau? Tak takut. Lipas? Lipas takut. Baik, kita takut harimau, apa maksud takut kita? Apakah kita sembah harimau? Tak. Kita maknanya tak nak jumpa harimau. Tak nak jumpa dia, tak nak terserempak dengan dia. Tak nak. Itu maksud takut. Kalau kita sebut kita takut hantu. Takut hantu tak? Ada lagi takut hantu. Takut. Apa maksud takut? Bukan kita nak sembah dia. Bukan kita nak ibadat dia. Bukan nak ikut cakap dia, tak ada. Tapi kita benci jumpa dia. Kita tak nak jumpa dia, tak nak dengar suara dia, tak nak tengok pun kelibat dia. Itu maksud takut yang dibenarkan. Takut yang dilarang ialah takut dengan kita membesarkan benda tu. Takut pokok, lalu sembah pokok. Dia takut yang ni disembah ini. Maka takut itu yang dilarang, yang mesti kita cuma takut pada Allah sahaja. Ini dipanggil al-khawfu ma'at ta'zim. Takut dengan membesarkan, memuliakan. Maka kita takut kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi Allah Musa AS menyebut 4 faktor ketakutannya untuk bertemu dengan Firaun sebagai satu alasan untuk salah boleh dakwah ni untuk online lah. Aku rasa tak mampu. Maka kata Nabi Allah Musa AS dalam alasan yang pertama. Dengan maksud Nabi Allah Musa beri alasan bukan tak nak buat kerja supaya Allah menghilangkan masalah. Kita beza, ada orang beri alasan memang tak nak buat. Walaupun kita dah hilangkan alasan tu, maksudnya kita beri solusi, dia akan cari alasan lain, alasan baru. Tapi Nabi Allah Musa benar-benar beri alasan tadi untuk Allah Ta'ala izahatha, hilangkannya. Macam contoh kita nak berubah, kita nak jadi baik, kita pun jumpa orang yang boleh jadikan kita baik. Kita pun sebutlah apa dia punya halangan baik. Lalu kita pun dengar orang ni cakap macam ni untuk kita atasi benda tu. Dia berbeza dengan orang yang beri alasan sebab memang tak nak. Yang beri alasan tak nak ini yang dicela. Beri alasan sebagai contoh memang betul itu masalah kita. Boleh tak tolong selesaikan? Maka Musa AS menyebut 4 alasan dengan harapan Allah Ta'ala akan menghilangkan daripadanya. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini, Rabbi inni akhafu an yukadzibun. Ya Allah, aku takut kaumku tidak menerima dakwah. Kebimbangan. Contoh macam kita bisnes lah. Mula-mula kita start bisnes, apa kita takut? Takut orang tak beli barang. Mula-mula kita nak start bisnes, apa yang kita bimbang? Orang start bisnes ni. Takut orang tak beli barang. Buka kedai, takut orang tak datang kedai. Mula-mula start ceramah, takut orang tak nak dengar. Hanya mana-mana ustaz-ustaz yang begini nak start ceramah. Start ceramah, saya bukan tak nak ceramah, takut orang tak dengar. Ustaz. Semua pakat lari belakang. Dia takut tak ada orang dengar. Maka itu fitrah. Ketakutan. Maka Nabi Allah Musa kata, ya Allah aku bimbang. Kaum Firaun dan kaumnya ini akan mendustai aku dan tak nak dengar. Tak nak terima dakwah aku. Itu yang pertama. Yang kedua, yadhiqu sadru ta'assuran wa ta'alluman. Aku bimbang aku tidak kuat menghadapinya. Kita tuan-tuan motivasi kita. Kalau seorang tu tunjuk satu sikap negatif pada kita, kita mula rasa lemah semangat. Lemah semangat. Kalau tuan-tuan berniaga, saya bagi contoh orang berniaga, tiba-tiba tengok Allah barang kecil, dalam kecil, mahal, dia downkan kita. Kita pun jadi macam terkesan. Atau dengan bahasa mudahnya down. Bila kau mendustakan dakwah, apa kesan ni? Down lah. Kata kita ceramah-ceramah orang tak dengar, down lah kita. Ceramah-ceramah orang tidur, down lah kita. Niat sudah dengar apa tidur. Jadi benda tu dia down kan kita. Maka Nabi Allah Musa dia mengadu bimbang takut down. Yadhiqu sadri, aku takut hati aku jadi macam gundah gelana, resah dek penentangan tadi. 2. Yang ketiga, bi'adamin tilakil lisan, kata Allah dalam ayat ini, wala yang taliku lisani, dan satu lagi lidah aku tak fasih. Lidah aku ni tak pandai bercakap fasih. Dan setengah-setengah ulama tafsir menyebut sebab
kenapa lidah Nabi Allah Musa tidak fasih. Bila mana Firaun bimbang bayi ini akan meruntuhkan kerajaannya, maka Firaun ingin menguji bayi ini. Apakah budak ni cerdik? Sebab mana-mana budak yang hebat, dia daripada awal nampak cerdik. Mana-mana orang kalau nampak hebat, dia daripada kecil nampak hebat. Bukan setengah membataskan umur tu sampai 20 tahun. Maknanya kalau orang tu sampai 20 tahun belum nampak hebat, dia tak akan hebat. Kalau nak tengok orang hebat, dia memang dalam tempoh-tempoh ni dia akan tunjuk kehebatannya. Di sekolah rendah, sekolah menengah dia akan tunjuk. Itu tanda alamat. Maka Firaun tahu benda tu. Maka Firaun ini mengetahui sejauh mana IQ Musa waktu kecil. Akhirnya diberikan pilihan antara bara api dengan buah kurma. Tengok mana dia nak makan. Maka ketika itulah Musa AS dia memilih bara api sehingga kena lidahnya, sehingga lidahnya berat. Sebab itu dalam doanya yang Allah sebut dalam Al-Quran, wahlul uqdatam min lisani, ya Allah hilangkan simpulan di lidahku. Uqdah satu simpulan, jadi berat. Kita tuan-tuan kadang-kadang cakap ni, sebab kita tak petah bercakap, lidah ni berat. Nak ungkap satu perkataan tu lambat, otak pun lambat, lidah pun berat. Sebab tu guru kami ajar, ambil sudu, ni dipanggil apa, kita kat lidah kita tadi, kita buat tu. Kita kokok kahak yang ada kat lidah ni. Lendir kat lidah. Tak jumpa sudu, ambil batang sikit. Setiap pagi buat. Tok guru saya dulu ajar, kita pun tiap pagi buat. Supaya lidah ni dia punya pantulan cepat. Itu dia punya cara kaedah yang orang-orang tua dulu ajar. Dan doanya ialah doa yang Allah ajar. Dan surah Syu'ara ini. Allah ajar. Wahlul uqdatam min lisan. Ya Allah, buangkan simpulan pada lidahku yang berat. Itu kita baca pada anak-anak kita, kita sendiri amalkan. Supaya lidah kita ni tuan-tuan ringan. Artinya, biar setiap perkataan tadi dia tersusun macam gerabak kereta api. Dia gerak depan, belakang ikut je, tak terputus. Atau dia umpama rantai. Atau dia umpama kita katakan biji tasbih. Jadi satu persatu datang. Sehingga dia bergerak dengan begitu teratur. Ini kalau Allah beri seorang tu petah bercakap. Tidak nak cari satu perkataan apa ni. Dia nak lupa apa ni, dah setengah jam dah. Nak cari satu perkataan. Maka kepetah ni kata Nabi Allah Musa, aku tak petah. Musa AS dia petah. Tapi dia bercakap bila nak buat dakwah, dia mesti benda tu sempurna. Bukan maksud Musa AS ni gagak sampai tak cakap macam kita tengok orang gagak. Tidak begitu. Sebab Allah pelihara para Nabi daripada keaiban. Kita dah sebut semalam, baik fizikal para Nabi tak ada cacat, tak ada panau, tak ada kuat. Muka Nabi pun jerawat pun tak ada. Dia tak ada benda yang mengaibkan. Sebab orang bila nak tolak kebenaran, maka dia carilah apa pun. Dia akan cari kecacatan fizikal. Dia tak jumpa secara hujah, dia pergi pada fizikal. Kenapa tak nak ikut dia? Sebab dia pendek. Sebab tu kita tak nak ikut dia. Pendek. Sebab dia gemuk. Sebab dia begini. Maka Allah pelihara fizikal para Nabi. Sehingga mereka menjadi yang paling lawa di kalangan umat dia. Semua para Nabi yang SAW Allah jadikan paling lawa di kalangan umat dia. Yang kedua paling kuat di kalangan umat dia. Tak ada Nabi lembek. Tak ada. Sebab Nabi itu kuat. Cuma Allah tak izinkan untuk pukul orang. Bukan kita baca sejarah Rasulullah SAW bagaimana kuatnya Rasulullah di medan perang. Dan demikian juga kita baca kisah Nabi Musa. Kuatnya Nabi Allah Musa. Dengan mengangkat tutupan perigi yang mampu diangkat oleh 40 orang. Dia boleh angkat seorang. Tapi pada Nabi dia taklah kuat. Dia duk belasah merata orang. Dia tidak begitu. Tapi Nabi-Nabi alaihimussalatu mereka diberikan kesempurnaan dalam semua segi. Fizikal mereka, akhlak mereka. Kita sebut semalam mereka tak pernah sembah berhala. Walaupun ayah mereka pembuat berhala. Sebagaimana kisah Ibrahim AS. Mereka tak pernah berzina. Walaupun dalam dunia penuh dengan zina. Mereka berkahwin. Mereka tak ada perempuan simpanan. Tak ada. Semua benda-benda yang terkutuk, tak layak bagi para Nabi, tak ada. Termasuklah kepetang bercakap. Nabi Allah Musa AS sebab bila dakwah ni tuan-tuan, kita bila nak jalankan perintah Allah, dia kena sempurna. Untuk menunjukkan kesungguhan. Kita tak boleh buat perintah Allah lebih kurang. Kita nak suruh anak-anak kita jadi pendakwah, maka anak-anak paling cerdik, paling bijak, paling lawa ni jadi pendakwah. Jangan cari yang agak-agak sengang-sengang, cuba dia belajar perlu. Yang lancar bercakap, hantar sekolah akademik. Itu bukan cara kita. Agak-agak yang jenis gagak-gagak, suruh baca Quran. Yang lancar-lancar tu, okey, pergi belajar bahasa tu, bahasa ni.
Tetapi ini bukan cara orang memuliakan agama. Kita kalau mulia agama, anak kita paling cerdik sekali kita letak dalam bidang agama. Dia tak anak-anak yang agak-agak nak jadi sampah tu hantar pondok. Anak-anak yang permata, yang mutiara, ni cari dunia. Cari dunia. Jadi terbalik. Kita tak beri pada agama Allah ni terbaik. Duit-duit RM1 yang conteng-conteng, tu masuk tabung. Yang lawa-lawa tu siap. Itu yang buat beli kopi, buat tunjuk korang. Yang masuk tabung duit yang koyak sebelah. Duit agak-agak, ni duit-duit Indonesia yang tak sempat tukar ni masuk. Penat je nak tukar duit tu. Kalau letak juta-juta tak apa. Letak RM1,000. 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 Berapa sen RM1,000 nak pergi tukar. Artinya kita tak bersungguh. Nak tahu sungguh tak sungguh tengok tabung masjid lah. Duit conteng, duit sekerak, duit buruk, duit gumpah semua ada. Duit agak tak laku, duit yang kecil sekali. Kecil sekali. Hak besar sekali mana? Hak besar sekali chopstick. Hak besar sekali. Itu chicken chop. Hak kecil sekali tu, tu dalam masjid. Cik, ada fakah. Ni RM1. RM1. Tak ada RM1. Kenapa tak derma? Tak ada duit RM1. Ustaz tu tak derma. Tapi duit RM50. RM50 tak boleh. Ini tak boleh masuk tabung. Ini masuk kedai makan boleh. Ini Ustaz emporium, mall besar-besar. Ni boleh. Itu kita punya mentaliti. Sebab tu agama kita, agama Allah dia tak boleh naik dengan ada golongan yang berfikiran macam tu. Allah turunkan satu ayat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tak akan mencapai nilai pahala sebenar sehingga kamu beri apa yang kamu sayang. Tuan-tuan, dalam beg duit kita tu ada 50, ada RM1. Mana satu je sayang? Saya sayang RM1 Ustaz, tu saya letak RM1. Saya sayang RM1. Tak mungkin kita kata yang saya sayang ni yang besar sekali. Yang besar tu yang kita patut fikir. Tapi kita terbalik. Sebab apa? Tak nampak. Maka Musa AS, dia nak cari sempurna dan dakwah. Dia kata, ya Allah, aku ni tak berapa. Boleh tak aku minta tolong saudaraku? Fa'arsil ila Harun. Boleh tak lantik Harun jadi Nabi? Jadi Rasul. Untuk membantuku. Kemudian Nabi Allah Musa AS, dia menyebut sebab yang keempat. Kenapa dia tak mampu berhadapan dengan Fir'aun? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan ini. Walahum alayya dzambun fa akhafu an yaqtulun. Aku ada buat salah, aku bimbang mereka akan ungkit kesalahan aku dan menghukum aku. Apa kesalahan Musa? Kita sebut tadi, bila Musa AS sedang berjalan-jalan di kota Fir'aun ni, tengok seorang Bani Israel berbalah dengan seorang tukang masak Fir'aun, tabakh Fir'aun atau khabbas, tukang roti Fir'aun. Maka Musa cuba hentikan. Tapi yang Kipti ni rasa sombong. Dia rasa dia berhak untuk pukul. Dan Musa AS tak mampu menghalangnya, melainkan Nabi Allah Musa tumbuk dia. Untuk cegah tadi Nabi Allah Musa tumbuk dia. Dan Nabi Allah Musa tidak ada niat untuk membunuh. Hanya untuk meleraikannya. Tapi dia tak sangka tumbukan dia sekuat tu. Tumbukan sekuat itu sehingga tumbukan ini mufdi ilal maut, membawa kematian. Maka dalam kaedah, kesalahan ini dipanggil sebagai tidak sengaja. Al-khata'. Pembunuhan cara tak sengaja. Umpama, tuan-tuan kita baling batu, kena kepala orang mati. Kita bukan niat nak baling batu ke orang. Maka mati. Umpama misalnya kita ingat kita tampar orang tu tak mati. Mana ada orang tampar orang mati? Atau kita pukul je dia, tiba-tiba mati dia. Misalnya, maka ia tidak dianggap sebagai bunuh sengaja. Sebab tak ada orang dengan pukulan tadi membunuh. Kalau tidak, sukan tinju tak ada. Sukan tinju tuan-tuan tengok tumbuk tak mati. Yang berpuluh kali masuk lawan-lawan tu mana dia mati walaupun kalah, walaupun pingsan. Sebab biasanya tumbukan tidak boleh membunuh dengan kekuatan tumbukan. Kalau dia mati mungkin sebab jantung. Dia terkejut barangkali. Kalau dia pun dia mati mungkin sebab-sebab yang lain. Tapi sebab tumbukan biasanya tidak. Kalau saya katakan betul tumbukan itu membunuh, pasti yang namanya tinju diharamkan. Namanya street fight diharamkan. Bentuk UFC diharamkan. Tapi mereka ni masih hidup, okey. Kalau tumbuk banyak kali. Kerana kekuatan manusia tak sekuat itu. Tapi Allah berikan, Allah nak jadikan satu ibrah. Kenapa Allah jadikan, Allah takdirkan Musa AS tumbuk bangsa Kipti ini mati? Untuk menempelak Fir'aun ketika mana Fir'aun ungkit salah Nabi Musa. Kamu duk sebut-sebut aku bunuh seorang. Itu aku tak sengaja. Yang kamu bunuh Bani Israel.
Yang kamu bunuh Bani Israel. Kamu menganggap bunuh ni tercela. Kamu anggap bunuh ni satu kesalahan besar aku. Yang kamu bunuh beribu Bani Israel. Apakah tidak tercela? Dia macam beri paku keras balik. Oh, dok kata kita salah. Yang kamu tu salah banyak. Kita kan kalau bertemu orang, cari salah kita. Awak ni semalam tak nampak kuliah, ponteng ya. Alah, awak tu tiap-tiap hari tak datang, kata korang. Kita baru sekali tak datang. Maksudnya kita tembak dia tu, dia lagi teruk pada kita. Maka Allah nak jadikan, bila Fir'aun nak anggap ini satu kesalahan Musa, dia lupa kesalahan dia. Bukan sekadar membunuh Bani Israel, memperhambakan Bani Israel. Dan tidak pernah Bani Israel membunuh bangsa Kipti. Ia berlaku hanya pada kejadian Musa tadi. Maka ini tamparan yang kuat. Sebab itu bila Nabi Allah Musa menyebut ini keuzuran, sebab waktu itu Nabi Allah Musa ni tak tahu nak jawab apa. Maka Allah Ta'ala mengajar Nabi Musa jawab. Kata Allah, kalla. Alasan-alasan itu jangan jadi sebab. Jangan. Kalla, jangan. Fadhhaba bi ayatina. Tetaplah kamu berdua pergi dengan membawa mukjizat kami. Baik, di sini langsung Allah memperkenankan doa Musa supaya Harun bersamanya membantu dakwah. Sebab itu Allah kata fazhaba, pergi engkau berdua. Sebab kalau seorang Allah akan kata fazhab anta. Dia kata fazhaba, pergilah kamu berdua bi ayatina, bawa mukjizat kami. Inna ma'akum mustami'un, kami sentiasa bersamamu. Jadi jangan takut mereka mendustakan sebab kami bagi mukjizat yang akan membenarkan. Sebab Musa AS bukan cakap-cakap je, kami datangkan mukjizat untuk mereka sukar membohongi dan mendustakan Nabi Allah Musa. Musa AS bimbang, cakap saja, payah nak percaya. Cakap saja. Tapi Allah beri satu penguat daripada percakapan tadi, itu mukjizat berupa tongkat. Mukjizat berupa tangan Nabi Allah Musa bercahaya. Dan hal-hal yang lain yang banyak yang kita dah bicarakan sebelum ini. 9 mukjizat Nabi Allah Musa AS. Dan Allah sebut lagi, inna ma'akum mustami'un, dan kami sentiasa bersama dengan kamu wahai Musa. Sepanjang perjalanan dakwah kamu, kami jaga kamu. Maka segala alasan Nabi Allah Musa itu dihilangkan. Maka takut apa lagi? Bila Allah Ta'ala kata tetap pergi wahai Musa. Dan Harun kami jadikan pembantumu. Dan kamu pula kami kuatkan dengan mukjizat. Dan kami pula akan pelihara kamu sepanjang perjalanan. Tuan, saya dah sebut ketakutan para Nabi kerana mereka bimbang dakwah tidak berjaya. Sebab dakwah ni benda besar. Kita tuan-tuan kalau benda besar kita bimbang tak berjaya. Kalau kita buat benda-benda besar dalam hidup. Kalau benda tu kita rasa tak penting, tak apalah tak berjaya pun. Kita tak kisah. Tapi kalau benda ni besar, penting, kita bimbang kalau tak berjaya. Maka kita akan buat sungguh-sungguh. Maka Musa AS, kaedah Nabi Musa, ini kaedah kita juga. Bila kita nak buat satu benda besar, kita kena cari apa penghalang dulu. Apa dia obstacle dia? Apa dia punya mawani? Apa dia punya ma'azir dia? Penghalang dia, itu kita cari dulu. Selesaikan benda itu dulu. Selesaikan benda itu. Bila selesai benda itu, insya-Allah kita akan nampak jalannya terang. Jalannya begitu jelas. Maka Allah Ta'ala menghilangkan segala alasan tadi. Allah menghilangkan semua, lalu Allah Ta'ala menyebut, pergi juga. Ini suatu kalimah motivasi, pergi. Jangan takut, pergi. Ambil mukjizat ini. Penguat kebenaran. Maka Musa AS tak akan bercakap kosong macam tu. Bukan sekadar bercakap untuk hiwar dengan akal. Dialog dengan akal mereka. Sebab Musa bercakap dengan akal Fir'aun. Dengan akal kaum Fir'aun. Tetapi juga dengan segala mata dan panca indera untuk melihat mukjizat. Ini bukti. Dan bawalah cabar mukjizat ini. Maka ahli sihir kalah, menyebabkan mereka beriman. Dan Fir'aun mengaku kalah dengan bala-bala yang turun seperti belalang, serangan belalang, ribut taufan, darah, dan juga katak, dan juga kutu yang menghisap darah-darah orang-orang Kipti ketika mereka tidur, atau kita sebut pepijat. Pijak yang berada pada tilam-tilam, berada pada tempat-tempat tidur mereka. Katak-katak yang memenuhi rumah mereka. Sehingga masuk dalam tempat masakan mereka. Darah-darah, air-air yang mereka pegang bertukar menjadi darah. Sehingga Fir'aun surrender. Fir'aun kata, tak ngaku lagi Tuhan. Bukan berkata, wahai Musa, kalau benar
Apa yang kamu bawa ini, lepaskan kami semua azab ini. Kami percaya dan kami akan beriman dan akan aku lepaskan Bani Israel. Artinya Nabi Allah Musa telah diberikan jaminan oleh Allah menang dalam pertarungan ini. Wa imma pertarungan hujah ataupun pertarungan kuasa melalui mukjizat. Sehingga Firaun mengaku kalah. Walaupun sesudah diangkat musibah tadi, Firaun kembali tunjukkan kesombongan. Supaya kita tahu, kita jangan mengharap orang insaf sebab dia kena musibah lalu nampak macam dia lemah. Sebab orang ni bila dia beri peluang, mungkin dia jadi lebih jahat daripada sebelum. Kan ternyata Firaun selepas diangkat segala musibah, dia jadi lebih jahat. Dia terus bernekat membunuh Musa. Sebelum tu tak fikir nak bunuh Musa. Jangan lawan-lawan. Tapi bila mana nampak banyak, maka dia melihat mesti bunuh Musa. Supaya kita tahu orang jahat tidak semudah itu untuk insaf. Oh, dia insaf lah Ustaz, dah kena denggi berdarah, insaf lepas tu. Tak semudah tu. Dah kena COVID pun insaf tak semudah itu. Supaya kita tahu mahalnya hidayah Allah. Dan supaya kita terus berhati-hati dengan orang yang watak zalim dia. Watak zalim tidak semudah itu kita nak buang. Kalau kita sebut kotoran degil, karat, masih lagi kita mampu buang. Tapi kezaliman tidak semudah itu. Allah menyuruh Musa sentiasa waspada. Tetapi Musa AS tetap memberi peluang. Kerana kaedah beriman, memberi peluang itu benda yang biasa. Dengan harapan mereka berubah, tapi kita percaya tidak semudah itu. Kemudian kata Allah Ta'ala, Fa'tiya Fir'aun, pergi jumpa Fir'aun. Faqula, dan wahai Musa, wahai Harun, katakan kepada Fir'aun, Inna Rasul Rabbil Alamin, kami Rasul Tuhan sekalian alam. Dia kalau kita tengok, inna maknanya kami, ini Musa dan Harun. Rasul, seorang Rasul. Dan kalau secara literally, kalau kita mengaji bahasa, patut disebut Rasulah. Tapi di sini kata ulama, Rasul memberi maksud jins. Al-jins maksudnya ialah risalah. Kami ini pembawa risalah Tuhan. Bukan maksud Rasul di sini ialah Rasul, tapi risalah. Dibawa oleh Rasul-Rasul daripada Adam sampai Nabi Muhammad SAW. An arsil ma'ana, dan supaya kamu melepaskan, serahkan kepada kami Bani Israel. Kita dah sebut kenapa Musa AS minta Bani Israel itu dibebaskan daripada perhambaan, ikut Musa untuk pergi ke Palestin. Sebab rakyat Firaun semuanya tak boleh terima kerana kedengkian. Maka tak ada cara rawatan dengki, melainkan keluar. Kena keluar untuk mengelakkan. Qala, lalu Firaun kata, alam nurabbika fina walida, bukankah kamu Musa aku bela masa kecil? Nurabbika, kami bela kamu, kami didik kamu. Fina, bersama kami. Walida, semenjak kecil lagi. Kata walid, mana semenjak menyusu lagi. Besar tapak tangan. Walabista fina, dan kamu duduk dalam istana kami. Min umrika, umur kamu, sini bertahun-tahun lamanya, yakni 30 tahun. Dan Nabi Allah Musa duduk istana Firaun ni 30 tahun. Lama duduk. Wa fa'alta, dan kamu pula pertama Firaun nak tunjuk baik dia. Aku buat baik kamu. Aku belamu, aku beri makan kepada kamu, mu duduk rumah aku dengan bahasa mudahnya. Aku bela kamu. Ungkit balik. Aku bela kamu. Dan kamu pula buat salah. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'al. Dan kamu buat perangai kamu tadi. Wa anta minal kafirin. Kamu langsung tak bersyukur pada kami. Tak terima kasih, datang nak lawan kami pula. Nak tegur kami pula. Lalu Musa pertama dia jawab masalah dia bunuh orang tu. Sebab ini yang pertama. Qala fa'altuha. Ya, aku buat benda tu. Ya, aku bunuh orang tu. Wa ana minadh dhalin. Waktu itu aku belum dapat hidayah. Waktu itu aku tidak lagi menjadi rasul. Waktu itu aku belum lagi dapat petunjuk ini. Bukan aku buat masa aku jadi rasul, maka tak ada isu. Waktu itu aku belum jadi rasul. Waktu itu bukanlah aku sengaja pun. Fa farabtu minkum. Kan itu aku lari daripada kamu. Lamma khiftukum, bila mana aku takut kamu membunuh aku. Fa wahaba li rabbi, maka ketika itulah Allah berikan kepada aku hukman, yakni wahyu, wa ja'alani minal mursalin, dan menjadikan aku di kalangan rasul. Wa tilka ni'matun, dan nikmat yang kamu sebut, aku duduk dengan kamu bela aku, tamunnuha alayya, yang kamu beri pada aku, an abad, tak apakah dia jadi lesen untuk kamu memperhambakan Bani Israel.
Nabi Allah Musa menyebut secara tabkid. Tabkid ni makna gini. Musa, wahai Firaun, kamu duk bangga sebab pera aku, jaga aku duduk istana kamu. Dalam keadaan sama, kamu menindas kaum aku. Kamu membunuh kaum aku. Memperhambakan mereka. Apakah satu kebaikan ini cukup untuk menutup kejahatan kamu yang banyak? Artinya kebaikan kamu kepada aku, dalam masa yang kamu buat kejahatan pada yang lain, apakah ia boleh mengimbanginya? Kalau kita katakan seorang tu buat baik, semua orang mungkin dibuat baik pada kita. Tapi bila kejahatannya lebih banyak, maka kejahatan kebaikan tadi tak mampu untuk tutup kebaikan tersebut. Bila jahat tu banyak, tak mungkin. Artinya kalau seorang tu kata, saya kan pernah tolong awak sekali dulu. Yelah, awak tolong saya, awak mencuri duit saya, awak khianat pula saya. Jadi kalau seorang pekerja ni teruk, bos pun nak buang. Bos kenapa bos nak buang saya? Saya kan pernah beli kopi ke bos dulu. Ingat tak? Dulu saya pernah beli kopi, sarapan pagi. Ayah awak pun time kerja, awak curi duit syarikat. Awak buat tu, awak buat ni, awak fitnah tu, fitnah ni. Awak duk cerita beli kopi tu satu. Dia tak balance. Dia tak seimbang. Kamu duk buat baik ke aku seorang. Aku seorang. Ini kaumku semua. Ini Bani Israel semua. Ini negara ni semua. Kamu bunuh, kamu tindas, kamu perhambakan. Maka apa jawapan kamu? Jadi dua-dua yang Fir'aun cuba untuk tolak dakwah Musa, dua-dua itu kembali pada dia. Pertama, waktu dia kritik Musa, muka bunuh orang. Ingat tak? Bunuh orang. Padahal benda tu, jenayah yang Fir'aun buat lagi dahsyat. Yang kedua, dia kata, aku kan ada jasa pada kamu. Maka Musa balas balik. Apakah jasa pada aku tu cukup dengan kejahatan yang kamu buat pada bangsa aku? Yang kamu buat kepada Bani Israel? Yang kamu perhambakan mereka? Maksud hamba, abadca Bani Israel. Kerana Fir'aun laknatullahi alaih, dia terus menjadikan kelompok Bani Israel ini sebagai hamba abadi. Maksud hamba abadi, mereka tidak memiliki iba mempertahankan nyawa mereka. Boleh dibunuh. Macam ayam bandar nak sembelih-sembelih. Tak boleh kata apa. Tak boleh lawan. Tak nak bayar gaji, tak boleh bayar gaji. Kalau nak bayar gaji sikit, bayar gaji sikit. Nak suruh buat kerja lebih masa, tak boleh persoalkan. Maka ini abadca, ta'bid. Terus menjadikan Bani Israel sebagai hamba abadi. Bukan hamba abdi. Kita dalam istilah Melayu kita, hamba abdi. Maksud hamba abdi ialah hamba abadi. Maknanya dia berketurunan jadi hamba. Tak boleh buat apa. Berarti istilah tu dah jadi istilah kita, hamba abdi. Ini geng-geng hamba abdi. Maksudnya abadi. Hamba yang selama-lamanya. Berketurunan. Kalau dia kahwin pula, anak keluar pun hamba. Dia tak jadi merdeka. Dan perhambaan paling besar ialah perhambaan Fir'aun kepada Bani Israel. Sebab dijadikan satu kaum tu berhamba. Kita biasa kalau nak hamba bukan melibatkan satu kaum, mungkin orang tertentu. Kalau berlaku dalam sistem perhambaan dunia. Sebelum ini, pada orang tertentu. Orang Arab pun, bila dijadikan hamba, bukan semua orang Arab jadi hamba. Dijadikan orang Habsyi sebagai hamba. Tak semua orang Habsyi jadi hamba. Tapi ini Fir'aun, dijadikan Bani Israel semua hamba. Jadi dia punya resist, dia punya tinggi, dia letakkan semua perhambaan tadi. Dan itu perkara yang sama yang cuba dibuat oleh orang Yahudi hari ini untuk menjadikan semua selain daripada Yahudi itu sebagai hamba daripada dia. Dan mereka mulakan dengan umat Islam Palestin. Kalau mereka nak ambil rumah, Palestin tak lawan. Melainkan mereka akan ditangkap, dipenjara. Kalau mereka nak ambil itu, mereka nak ambil ini, orang Palestin tak lawan apa. Sebab mereka menggunakan kaedah balas dendam dahulu apa yang Fir'aun mereka buat. Patutnya mereka belajar. Dendam tu mereka dah rasa pahit, kenapa buat pada orang pula? Tapi mereka tak jadikan itu pelajaran, tapi mereka jadikan itu satu cara untuk mereka menjustifikasikan perbuatan pada orang lain. Maka itu persamaan Yahudi hari ini dengan Fir'aun zaman dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.